kita yang kedua dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Apa khabar anak-anak semua? Okey, so terima kasih juga kepada moderator kita hari ini. Okey, seorang berbaju hitam, seorang berbaju merah, logo KPAC. Okey, promote tak apa, tak ada salah. Sebab kita ni kerja buat kita kan, sambil kita menyumbang, kita juga membantu kolej kita juga. Okey, so alhamdulillah dapat saya hadir hari ini buat kali yang kedua. Okey, selepas sampai rumah pagi tadi pukul 5. Okay, berjalan-jalan pusing KL bawa family. Itu je lah masa yang ada. Okay, so malam ini kita akan bersama-sama, malam ini pula dah. Okay, pagi ini kita akan bersama-sama mendalami ilmu satu tajuk yang sangat penting yang mana saya rasa pasti akan masuk dalam SPM 21 iaitu topik transformasi. Kalau dulu abang kakak moderator belajar tajuknya adalah tajuk penjelmaan. Penjelmaan 1, 2, 3. Tapi adik-adik kita ni tak belajar tajuk tu. Dia belajar tajuk apa? Tajuk transformasi isometri semasa form 2 dan juga kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi semasa kita 5. Jadi tajuknya nama lain sikit lah, diubah sesuai nama sikit lah. Kalau dulu abang-abang senior ni belajar tingkatan 2, penjelmaan 1. Tingkatan 3, penjelmaan 2. Tingkatan 5, penjelmaan 3. Tapi adik-adik kita ni belajar 2 kali saja. Tingkatan 2, kemudian tinggal 2 tahun, belajar oleh tingkatan 5. Jadi ada yang terlupa sikit-sikit lah. Tapi tak apa, itu semua benda dunia. Okay, yang penting kita ingat step, kita ingat cara. Alhamdulillah, insyaAllah semuanya akan jadi simple. Okay, saya akan share screen sekarang. Okay, kita akan bermula dengan tengok slide dulu lah. Tengok slide dulu, perkongsian slide dulu. Okay, sedikit sebanyak mudah-mudahan dapat refresh balik lah apa yang dah dipelajari dulu dan juga apa yang perlu dipelajari sekarang ni. Okay. Alright. Okey, so tajuk hari ini adalah bab 5 tingkatan 5, tajuknya adalah kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Okey, dengar nama takut, tetapi sebenarnya simple saja. Okey, dengan saya Cikgu Azman lah. Kalau sebut cari Azman Saad tu taklah berapa nak jumpa sangat, tapi kalau type dekat TV tu nama Azman Saad keluarlah, tapi nama saya guna adalah nama Azman Ruski. Okey, gabungan nama saya dengan isteri saya lah. Okey, alright, sambung. Okey, kita nak refresh balik apa yang perlu awak tahu. Okey, semasa tingkatan 2, anak-anak semua dah belajar tentang 3 benda, iaitu transformasi, translasi, putaran dan juga pantulan. 3 benda ni awak belajar semasa tingkatan 2. Okey, masuk tingkatan 5 tambah 1 itu pembesaran. Okey, so kita nak refresh balik bagaimana untuk mengenal pasti benda tu transformasi tu berlaku apa? Translasi ke, pantulan ke, putaran ke, itu kita tak tahu. Okay, so sangat mudah dan sempoi di mana bila dapat soalan, kita tengok untuk bentuk yang sama ataupun bentuk objek yang sama rupa tetapi apa kata orang sama saiz juga tapi kedudukannya berbeza-beza. Okay, kalau objeknya sama, saiznya sama, kedudukan saja berbeza, itu adalah translasi. Okay, tapi kalau objeknya sama, saiznya sama tapi kedudukannya agak tunggang terbalik. Contoh macam ini. Okay, ini berlaku apa? Kita hanya perlu sambungkan 2 bucu yang sama. Contoh saya sambungkan. Bila sambung begini, dapat 2 kali selari sahaja, maka dia adalah satu pantulan. Okey, satu pantulan. Di mana pantulnya itu? Kita belah tengah-tengah. Kita belah tengah-tengah, tang sinilah. Di sinilah dia pusat pantulannya. So bila kita tulis jawapan, pantulan pada garis, okey, kalau tegak lagu ni namanya adalah pantulan pada garis X. Sama dengan berapa? Kita tengoklah nilai pada pasti itu berapa. Kalau 3, 3 lah. Okay, kalau 4, 4 lah. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk yang sama saiz juga, tetapi dia macam ni pula. Sama juga, kita sambung 2 bucu sama, dapat selari begitu, dia adalah pantulan. Pantulan di mana? Kita belah tengah juga. Okay. Bila terbalik lagu ni pula, dia adalah pantulan pada garis Y. Y berapa? Tengok pada paksi Y berapa. Kalau paksi Y itu 5, pantulan pada garis Y 5. Ejaannya mesti tepatnya pantulan pada garis Y5. Jangan buat pantulan pada Y5. Okey? Salah. Hilang markah 1. Pantulan pada garis. Perkataan garis tu wajib ada. Ejaan pantulan pun wajib tepat. Salah eja, kosong markah. Kalau buat berpantul pada, okey, salah, tak boleh. Kalau tulis bahasa Inggeris pun mesti tulis reflection. Mesti ejaan tepat, reflection. R-E-F-L-E-C-T-I-O-N. Reflection. Jangan ada ejaan bahasa Melayu pula. R-E-F-E-L-K-T-I-O-N. Jangan salah ejaan. Ejaan pantulan, putaran, pembesaran, translasi semua tu wajib betul dan tepat. Salah eja ya benda ni
automatik markah kosong walaupun ia lebih betul. Okey, dia hati-hati sebab topik ini sangat sangat mudah. Jadi kami sebagai penanda kertas, kami sebagai pembina soalan ni sangat strict dari segi pemakaian pelajar. Okey, kalau betul bagi betul, kalau salah salah terus. Okey. Yang kedua ialah putaran. Putaran untuk anak-anak semua belajar ada dua, iaitu putaran 90 darjah, putaran 180 darjah. Ada juga kamu didedahkan dengan putaran 270 darjah. Okey, tapi biasanya dalam exam kita akan guna 90 dan 180 saja. Okey, di sini masih ada lagi pelajar yang mana masih lagi tidak berapa nak faham. Okey, tak berapa lagi nak faham bagaimana untuk menentukan ianya putaran berapa darjah. 90 ke 180? 90 ke 180? Okey. So, hari ni saya nak refresh balik macam mana caranya untuk menentukan ianya putaran berapa darjah. Okey. Sangat mudah di mana kita tengok juga bentuk yang sama saiz. Okey, bentuk yang sama saiz. Okey. Contoh saya ambil objek yang ni ya, objek yang tengah ini dengan image yang warna biru tu. First kali kita tengok tahu berapa darjah. Kita tengok bucu dia. Salah satu bucu. Contoh saya ambil objek ni, saya ambil bucu yang di bawah sini. Dia terbalik. Bila bucu bawah ni objek terbalik, bucu image pun terbalik. Bila sama-sama terbalik, dia adalah putaran 180 darjah. Okey. So kalau 180 darjah ni ikut arah jam sama, lawan arah jam pun sama. So tidak perlu tulis pun tak apa. Just cukup tulis putaran 180 darjah. Okey. Kalau nak buat juga ikut arah jam, boleh. Lawan arah jam pun boleh. Sebab 180 ni dia tak kisah baca separuh. Pusing kot mana pun jumpa juga. So, pada mana? Sambung dua bucu yang sama, dapatkan persilangan dia. So, kita tengok. Atas ni sambung bawah sini. Bawah sini sambung atas sini. Tengah-tengah ni adalah dia punya pusat putaran. Okay? So, jawapan kita tulis putaran satu markah. 180 darjah satu markah pada pusat dia. Satu markah lagi. Jumlah 3 markah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua saya nak contoh yang bawah ni pula. Kelabu ini dengan hijau ini pula. Ambil bucu sangat, jangan cari bucu. Okey, objek bentuknya tegak. Image terbalik. Bila satu tegak, satu terbalik, maka dia ada bucu 90 darjah. So dia adalah putaran 90 darjah. Bila putaran 90 darjah, ada pula syarat dia. Okey, sama ada ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Kita tengok bucu objek ni. Yang bucu tajam objek atas ni mesti berpusing ke hadapan, ke arah kanan dan turun ke bawah. So dia akan jadi ikut arah jam. Okay, ikut arah jam. Alright. Okay, so dekat mana pusat dia? Kejap kita cari bagaimana cara untuk mencari pusat putaran 90 darjah. Okay. Kalau kita sambung bucu pun nampak dia tak sama kan? Yang tadi tu just dia potong, bersilang, kiri kanan sama panjang. Tapi kalau 90 darjah ni kita sambung, tak bersilang pun ada. Kalau bersilang tak sama panjang pun ada. So, ini adalah garisan-garisan yang menunjukkan dia adalah putaran 90 darjah. Okey. Okey, tengok contoh sebagai sekali. Atas sebelah kiri ni objek. Bawah ni image. Okey, agak-agak apakah yang berlaku? Kita cek tengok. Pilih satu bucu. Okey, saya ambil bucu atas ni. Bucu atas ni, dia lurus sahaja. Dia sama dengan bucu bawah ni. Lurus juga. Bila sama-sama lurus, dia adalah 180 darjah. Sambung bucu. Okey, saya sambung bucu. Bila sambung dua bucu, dapat bersilang begini, yang atas, yang bawah, yang kiri kanan sama panjang, dia adalah putaran 180 darjah. So, tak perlu fikir banyak-banyak. Just tulis saja putaran 180 darjah. Pada mana? Tengah ni lah dia pusat dia. Okey, tak faham tanya lah, jangan malu-malu, jangan segan-segan lah. Okey, kita nak belajar kita kena banyak bertanya. Okey, kalau tidak kita tak dapat apa-apa nanti. Okey. Next, kita tengok. Okey, tengok yang ini pula. Saya tunjuk lagi ya. Objek dekat atas ini, image ni. Okey, kita pilih satu bucu. Kita cuba pilih bucu yang paling mudah sekali. Okey, contoh bucu yang tepi sebelah kanan sebelah kiri sini ya. Okey, bucu tepi ini dia tegak macam tiang elektrik. Dia sama dengan bucu yang bawah sebelah image ni. Dia terbalik pula. Bila satu tegak, satu terbalik, maka dia adalah putaran 90 darjah. Okey, objek dia terbalik. Dia image ini tegak. So, bila satu terus tegak, dia adalah putaran 90 darjah. Cuma bila 90 darjah ni dia mesti ada syarat dia. Ikut arah jam atau lawan arah jam. Tak tulisnya itu, markah tiada. Okey. So, tengok bentuk dia.
Contoh bucu bawah sini, objek. Dia mestilah berpusing ke kanan tapi pada bawah, ke kanan tapi ke bawah dan pergi ke depan. So dia akan ikut lawan arah jam. So benda ini kan pusing ke sini, lawan arah jam. So berlakulah dekat situ. Okey, so putaran 90 darjah lawan arah jam. Okey, wajib tulislah putaran 1 markah lawan arah jam. 90 darjah lawan arah jam. 1 markah lagi. Jangan tulis putaran 90 darjah arah lawan jam. Arah ikut jam. 0 markah. Okey, perkataan arah mesti berada di tengah-tengah antara lawan ataupun ikut dengan jam. Okey, lawan arah jam, ikut arah jam. Itu jawapan yang betul. Okey, kalau buat ikut arah jam, ikut lawan jam, okey itu arah ikut jam, arah lawan jam, itu tak betul. Okey, tolak markah. Okey, alright. So pusat dekat mana? Siapa yang ada masalah untuk mencari pusat putaran? Ada tak yang bermasalah mencari pusat putaran? Ada tak yang bermasalah mencari pusat putaran? Ada tak? Okey. Kalau kamu tengok dekat internet lah, bersepah-sepah cara ada. Okey, cari pusat. Okey. Tapi kalau apa kata orang? Cara buku teks, okey, untuk cari pusat putaran, mula-mula sekali awak akan bina, sambungkan dua bucu yang sama, macam ni. Contoh saya ambil bucu ini, sama ini. Okey, belah tengah-tengah dia. Sebab kisah panjang. Pilih satu lagi bucu, sama juga, belah tengah-tengah dia. Dapatkan persilangan dia, ini adalah pusat putaran dia. Okey. Ini cara yang diajar dalam buku teks lah. Guna jangka lukis apa semua tu lah. Tapi kita ni kadang-kadang jangka lukis pun tak ada. Okay? Kemudian kita pun terlupa dah bila banyak dengan step. Okay? Kita boleh di-confuse. So macam mana? Okay. Di sini nak gunanya kita banyak menggunakan, kata orang apa, kaedah-kaedah yang pantas lah supaya dapat mencari jawapan tepat. Sebab apa? Sebab ini working tak bertunjuk. Jalan kerja tak bertunjuk. Kita nak jawapan saja. Okay? Jadi kita boleh guna banyak kaedah. So kalau buka internet tu, type kat Google tu, okey, jangan awak type saya nama, okey, nama tu mencari pusat putaran 90 darjah. Macam-macam kaedah ada. Antara yang glamour lah kaedah Nazi nama dia. Okey, kaedah ni diperkenalkan oleh Cikgu Hajah Nurani Kasim, seorang guru cemerlang yang dah pencen daripada Sekolah Menengah Sains Raja Munawir. Okey, Raja Munawir. Okey. Sekolah dekat Seremban Negeri Sembilan. Okey. Ada kaedah X Center. Yang ini diperkenalkan oleh Cikgu Yasir Mustafa. Okey, dulu sekolah dekat Cikgu Nurani lah, Sasar, tapi dah pindah ke Sekolah Menengah Agama Sultan Kajang, Semak Kajang. Okey, alright. Okey. Dan banyak kaedah lain. Kaedah apa kata akal 2L, okey, kaedah kipas, okey. Banyak kaedah yang digunakan. Okey, tapi dalam banyak tu saya merasakan ada satu kaedah yang sesuai dengan semua orang. Mudah pun mudah, senang pun senang. Senamakan dia sebagai kaedah L. L style panggil dia. Okey. Cara ini diperkenalkan oleh seorang guru juga. Okey, guru tuition iaitu nama Cikgu Azizul. Okey, cara saya nampak sangat simple, sangat senang, mudah digunakan. Okey, tak perlu nak buat apa kata lengkuk-lengkuk begini-ginilah ni. Okey, petak ni susah sikit, nampak keliru. Okey. So cara L. Okey, untuk pertama kali ini, mungkin kamu akan rasa nampak, macam banyak sangat stepnya, susah nak ingat kan? Tak apa, jangan salah. Itu permulaannya. Okey? Alright. Tapi lepas kamu dah mahir tentang cara tu, benda ni akan menjadi simple pada kamu. Sangat mudah. Okey, macam cara dia? Mula-mula sekali. Okey? Mula-mula sekali. Labelkan objek dan image. Baca soalan, awak tuliskan. Mana objek, mana image. Itu first step awak. Labelkan. Okay, objek mana, image mana. Yang kedua, buatkan anak panah sama ada ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Okey, tadi kita buat tadi dah. Okey, lawan arah jam. Kita buat gitu. Okey, buat anak panah besar-besar lagi bagus daripada objek pergi ke image supaya kita nampak anak panah tu. Itu step yang kedua. Okey, step yang ketiga, kita bina huruf L. Okay, kita bina huruf L yang menghubungkan satu bucu objek dengan satu bucu image. Okay. Dalam rajah ini, kita ada dua bucu L yang boleh dapat. Contoh saya ambil bucu yang paling bawah objek ni. Sama dengan bucu paling depan bucu image ni. Sambungkan. Kita ada dua L. Satu L yang betul. Warna biru ni.
Satu lagi L yang tak betul. Warna hitam ni. Okey. L manakah yang kita akan pilih? Okey. Yang ni kena hati-hati. Kita akan pilih L yang menjauhi anak panah. Okey. Kita akan pilih L yang menjauhi anak panah. Okey. Jadi kita akan pilih L yang berwarna hitam tu. Okey. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Kita akan buat gerakan, buat macam ombak tu, daripada bucu objek ke bucu image ikut L tadi. So kita membuat dari sini ya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu step yang keempat. Okey, dah buat 6 gerakan. Kemudian kita kena ghostan balik separuh. Jadi kalau 6, ghostan balik separuh, 3. So daripada image patah balik 1, 2, 3. Okey, dia berhenti kat bucu situ. Okey. Alright. Kalau kena betul-betul bucu L, maka di situlah dia punya pusat putaran dia. Itu saja. Okey. Senangnya. Tak payah nak guna pembaris apa semua, tak payah guna lukis. Itu je cara dia. Okey. Alright. Jadi jawapan dia adalah putaran 90 darjah lawan arah jam pada X sini. Kita tengoklah berapa nilai Y dia, berapa nilai X dia. Okey. Itu kalau betul-betul kena bucu. Okey, betul kena bucu. Tapi macam mana kalau kes tak kena bucu? Contoh macam ni. Bawah objek, atas image. Kita tahu dia ni adalah ikut arah jam. Sebab apa? Sebab bucu objek ni akan berpusing ke bawah dan pergi ke arah kiri. Maka dia akan ikut arah jam. Okey? Tu. Jadi tugas kita lah buat L. Okey, nak buat L. Kita ambil bucu yang paling mudah lah. Bucu hujung sini dengan ujung sini. Kalau bergerak ke belakang, naik ke atas, dekat anak panah. So, kita tak boleh. Kita kena buat naik ke atas dulu, baru pergi ke belakang. Baru kita menjauhi anak panah. Okey, so, tugas kita ialah gerakkan. So, dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ada 8 kotak kita bergerak. Patah balik separuh, 4. Dan daripada image ni, patah balik 4 kotak. So, 1, 2, 3, 4. Okey, kita berhenti dekat nombor 4. Tetapi, bucu L dekat nombor 2. Jadi, bila bucu berhenti, okey, titik berhenti dengan bucu L, tak kena tempat yang sama. Jadi, yang itu bukan pusat putarannya. Okey, tak dapat sempurna aja kalau buat begitu. Jadi macam mana nak cari pusat dia? Okey, awak tengok beza antara tempat awak berhenti dengan bucu L. Ada 2 kotak. 2 kotak. Oleh sebab anak panah di bawah, kita naik ke atas 2 kotak. Baru dapat pusat putaran dia 90 darjah. Itu cara dia. Okey, boleh faham, boleh ikut? Okey, boleh faham, boleh ikut? Ada tanya apa-apa setakat ni? Ni just refresh balik lah. Awak punya dah belajar masa tingkatan 2 ya. Okey. Lagi sekali nak contoh. Okey. Ulang kan. Mula-mula labelkan objek dan image. Yang kedua buat anak panah sama ada ikut arah jam atau berlawan arah jam. Yang ketiga buat huruf L yang jauh daripada anak panah. Okey. Kemudian buat gerakan huruf L tu, kira kotaknya berapa, kemudian patah balik. Kalau jawapan kita ghostan tu kena betul-betul bucu, jawapan terus. Okey, kalau kita buat ikut gerakan tu, bucu kena betul-betul, maka jawapan terus. Okey, putaran 90 darjah lawan arah jam pada bucu sini. Berapa pasif berapa sesuai. Okey. Tapi kalau tak kena bucu, kita kira jarak titik kita berhenti dengan bucu L. Kalau 1 kotak, keluarlah 1 kotak lagi. Baru pusat dia. Okey, kalau jaraknya 2 kotak, keluarlah 2 kotak, baru pusat dia. Kalau keluarnya 3 kotak, keluarlah 3 kotak, barulah pusat dia. Okey, itu cara dia. Alright. Ada pelajar katanya, cikgu, ada tak kemungkinan bila kita buat gerakan L tu, dapat nombor ganjil? Okey, untuk pengetahuan anak-anak semua, untuk pusat putaran ini sentiasa dapat nombor genap. Okey, kalau dapat nombor ganjil, sama ada awak salah pilih titik, ataupun dianya memang bukan putaran 90 darjah. Dan cara ini hanya untuk kegunaan mencari pusat putaran 90 darjah sahaja. Okey, untuk 190 tak payah buat L. Sambung saja bucu, ambil kat tengah. Alright? Okey. Sama
Kalau ada apa tanya, tulis kat chat lah. Kalau malu nak buka audio, tanya dekat chat lah. Jangan malu-malu. Okey, kita tengok contoh. Kali ni ada paksi-paksi lah, senang sikit nak rujuk tengok. Okey, cuba awak selesaikan cuma. Okey, agak-agak awak berapakah, di manakah pusat putarannya? Okey, awak cuba buat dulu. Dalam masa lebih kurang dalam 30 saat, tentukan. Saya dah bantu kamu, saya akan bantu kamu dua. Yang pertama saya dah bantu kamu labelkan. Yang kuning objek, yang biru image. Kuning kita nampak bentuk dia kan. Yang panjang itu, kuning tu macam panjang kali tu terbalik. Yang biru panjang sekali tegak. Satu terbalik, satu tegak, maka dia adalah putaran 90 darjah. Kali ni yang kuning ini berpusing ke bawah dan pergi ke kanan. So dia lawan, dia berpusing daripada ada atas ni ke kanan, atas ke kanan. Jadi bentuk biru ni. Maka dia ikut rajam. So di manakah pusat putarannya? Cikgu bagi awak masa dalam 30 saat untuk cari di manakah pusat putarannya. Tugas awak adalah buat huruf L dan cari pusat. Silakan 30 saat. Siapa yang dah ada jawapan tu boleh tulis kat ruang jawapan ya. Tak ada masalah. Okey, ada yang dah ada jawapan? Silakan. Ada? Okey. 52. Okey, kita tengok Syafiq kata 52. Okey, alright. Kemudian kita tengok lagi. Okey, Syafiq Syafiq kata 52. Kita check tengok. Okey, kita pilih bucu yang mudah. Saya ambil bucu yang ini dengan bucu yang ini. Okey, sebelum bergerak ke bawah. Kalau bergerak ke depan, di keadaan mana? Ke bawah dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, patah balik separuh. 4, 1, 2, 3, 4. Betul-betul berhenti dekat bucu L. Maka inilah pusat dia. So, putaran 90 darjah ikut arah jam pada 52. Okey, jangan terbalik jangan buat 25 lah, salah lah. 52. Kita mulakan dengan paksi X dahulu. Okey, tahniah untuk Syafiqah. Syafiq saya sebut tadi Syafiqah. Okey. Okey, pandai dia. Alright. Itu yang pertama contoh. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, first kali kita tengok. Berapa darjah? Putaran tu berapa darjah? 180 ataupun 90? Okey, untuk kes yang ini kita tengok bucu yang mudah. Bucu objek yang paling panjang ini terbalik. Bucu image pun terbalik juga paling panjang. Maka bila sama-sama terbalik, dia adalah putaran 180 darjah. Bila 180 darjah, tak perlu buat huruf L. Okey, just sambung saja bucu salah satu, ambil tengah-tengah. Ini kita jimat masa. Okey, so yang ini hanya ambil tengah-tengah. Sini. Bucu hujung objek ini sama dengan bucu objek image ini, ambil tengah-tengah dia. Pusat terus. Tak perlu buat huruf L untuk yang ini. So terus tulis saja putaran 90 darjah, putaran 190 darjah pada 75. Tak perlu buat ikut arah jam lawan jam, tak perlu buat huruf L sebab L itu hanya untuk putaran 90 darjah sahaja. Okey. So begini jawapannya. Okey, lagi satu soalan. Okey, kali ini saya cuma bantu kamu semua labelkan image objek sahaja. So kamu sini tentukan. Okey, ikut jam ataupun lawan arah jam dan pusat di mana. Okey, sama juga. 30 saat bermula sekarang. Okey, silakan. Okey, mesti cari bucu yang boleh dapat bentuk L yang bukan bentuk L tak boleh guna ya. Bentuk L saja. Okey, silakan. 30 saat.
Okey, ada jawapan? Silakan. Okey. Alright, ada jawapan tak? Okey, kita tengok kali ni. Kali ini tengok dia punya first tengok bucu dia. Okey, bucu yang paling panjang bagi objek bentuk terbalik. Bucu paling panjang bagi biru, image, dia tegak. Bila satu terbalik, satu tegak, maka dia adalah 90 darjah. Okey, step pertama. Kita buat apa tu? Dan ianya berputar daripada objek ni ya. Pusing ke bawah, pergi ke kanan. So, lawan arah jam dia punya bentuk dia. Okey, kita pilih satu bucu. Nak pilih bucu hujung image dan hujung dia tak boleh sebab dia bentuk lurus saja. Kita ambil bucu yang atas ni. Bucu atas ini dengan bawah sini. So kita buat gerakan. Daripada objek sini bergerak ke depan dan turun ke bawah. Jangan buat ke bawah dulu dekat mana. So ke sini ya. So 1 2 3 4 5 6 7 8. Patah balik separuh 1 2 3 4. Okey. Berhenti dekat sini. Dekat 8 6. Tapi bucu dekat 9 6. Jadi satu kotak beza itu, maka di sini bukan pusat putarannya. So dekat mana pusat putarannya? Keluar ke atas satu kotak lagi. Baru dapat jawapan itu. So putaran 10 darjah lawan arah jam pada 87. Itu cara untuk mencari pusat putaran. Okey, bagi kalau tak kenal bucu L. Okey. Alright. Nanti kita buat soalan kita akan nampak lebih jelas lagi dah. Selaju sikit. Okey, ni pun tak payahlah selaju sikit ya. Tak payah. Okey, slide nanti saya akan share dalam grup lah insya-Allah. Share dalam grup. Ataupun tak share dalam grup mungkin sebab apa? Kapasiti besar ke apa kan? Share cara lain lah. Saya cuba beritahu nanti. Macam mana? Okey, alright. Okey, tengok tentang yang berikutnya, yang paling penting. Okey, faktor skala pula. Kali ni topik kata 5, tajuknya adalah pembesaran. Dalam topik ni, yang paling penting akan tahu ialah faktor skala dan juga pusat pembesaran. Yang ni just ulangan sahaja di mana tengok bentuk dia. Kalau objek kecil, image besar, faktor skalanya adalah nombor bulat. Okey, nombor bulat, nombor positif semualah bulat lah. Besar kosong. Macam cari pusat macam cari faktor skala dia. Tengok objek. Contoh objek tengok bucu objek hujungnya kecilnya satu kotak. Dia sama dengan kat sini satu kotak, dua kotak, tiga kotak. So skala 3. Okey. Malas tulis faktor skala, tak apa. Gunakan huruf K kecil. K sama dengan 3. Boleh juga mewakili faktor skala. Kalau nak tulis faktor skala, mesti tulis lengkap lah. Faktor skala 3. Jangan buat dengan skala 3. Dengan faktor 3. Dengan gandaan 3. Tak boleh. Okey. Jawapan hanya diterima pembesaran dengan faktor skala 3. Ataupun pembesaran dengan K sama 3. Dua saja terima. Okay. Yang lain tak terima lah. Kecuali kalau bahasa Inggeris, enlargement with scale factor 3. Okay. Ataupun enlargement with K equal to 3. Itu dia terima. Okay. Yang lain tak terima. Jangan pandai-pandai tulis pembesaran dengan faktor 3. Tak boleh. Pembesaran dengan skala 3. Tak boleh. Okay. Membesar dengan faktor 3 pun tak boleh. Okay. Alright. Itu yang pertama. Objek kecil, image besar, nombor bulat. Biasanya dia 2 ataupun 3 je lah. Biasanya gitu. 2 ataupun 3 saja. Okey. Kalau objek pula besar, image-nya kecil, faktor skalanya bentuk pecahan. 1 per. Per berapa? Tengok bucu lah. Tengok bucu image. Dia satu kotak. Dia sama dengan yang objek besar ni 1, 2, 3. So 1 per 3. 1 per 3. Nampak? Image besar K3. Image kecil 1 per 3. Yang tu kena ingat. Okey. Itu 2. Lagi satu pula. Okey. Kita tengok yang ini. Tengok objek. Bucu dia. Semua bentuk selalu mengikut bentuk dia. Okey. Semua mengikut bentuk dia. Okey. Maksudnya semuanya sama bentuk dia. Selari bentuk dia.
Tapi ada pernah keluar dari exam di mana bentuk imej dan objek itu tak sama. Saling berlawanan muka. Okey, ini contoh yang ini, contoh bucu objek ujung ni, contohnya mata dia. Mata di sebelah kanan, yang imej pun mata sebelah kanan juga. Okey. Tapi pernah berlaku dalam exam di mana tiga bentuk je. Mata sebelah kanan, mata sebelah kiri. Saling bertentang mata pula begini. Okey. Bila bertentang mata begini, dia masih lagi pembesaran. Okey. Objek kecil, imej besar, masih lagi nombor bulat. Tetapi tak boleh tulis skala 3. Sebab apa? Kalau skala 3, objeknya, imejnya saling ikut bentuknya. Tapi yang ini, tengok bucu hujung imej ni di sebelah kanan, tapi bucu di sebelah ni sebelah kiri. Saling berlawanan. Bila saling berlawanan, skalanya adalah negatif. Skalanya adalah negatif. Imej besar, negatif 3. Pada mana? Sambung bucu. Bucu hujung ini dengan hujung ni. Bucu hujung sini dengan bucu hujung. Negatif 3. Aku bagi rupa bentuknya sama bentuk, tapi saiz berbeza, tapi mukanya saling bertentang. So dia negatif. Okey, akan ingat. Pernah keluar, tak silap saya tahun 2017, pernah keluar soalan bentuk gini. Okey, yang mana dia punya skala negatif. Okey, itu yang pertama nak faktor skala. Imej besar, objek kecil, nombor bulat. Imej kecil, objek besar, pecahan. Biasanya 1/2 atau 1/3. Tapi kalau imej besar, objek kecil atau imej kecil, objek besar, tapi dia berlawan mata, maka dia adalah negatif. Sama ada negatif 3 ataupun negatif 1/3 untuk objek besar, imej kecil. Okey. Yang keterusnya, pusat pembesaran. Okey, pusat pembesaran sangat mudah. Kamu tengok bentuk yang sama, saiz yang berbeza. Kalau objek itu berada di hujung bucu, maka pusatnya ada di hujung bucu sini. Katakan di sini ada huruf P, maka pembesaran faktor skala 3 pada P cukup madai. Kalau objeknya ada di hujung sini dah pusat dia. Kalau ada Q, pada Q cukup. Tak payah tulis koordinat pun, tak apa. Okay, letak huruf dia. Kalau kat sini, pada R, pada R. Okay, kalau objek ada di hujung imej, maka pusat akan berada di setiap hujung-hujung tu. Tapi kalau objek ada di tengah-tengah imej, pusat pun ada di tengah-tengah juga. Di mana pusat dia? Okey. Sambungkan mana-mana dua bucu yang sama, objek dan imej. Contoh saya ambil bucu ini. Bucu atas ini sama bucu atas. Sambung panjang-panjang. Bucu bawah sini sama bucu bawah ni. Sambung panjang-panjang. Dapat bersilang tu. Inilah pusat dia. Maksudnya ini adalah kalau objek di tengah, pusat pun di tengah-tengah juga. Okey. Okey. Dan kalau objek ada dekat luar, maka pusat pun ada dekat luar juga. Okey. Cara macam mana? Sama juga. Sambung mana dua bucu. Okey, sambungkan. Dapatkan persilangan, itulah pusat dia. Okey? Ini semua ni. Penting sangat-sangat untuk markah-markah yang mudah-mudah. Okey, dan yang part terakhir dalam topik ini ialah pengiraan luas imej dan luas objek. Di mana nampak sahaja perkataan luas, sama ada luas imej kalau tak kisah. Awak nak baca soalan, nampak perkataan luas, ingat formula, iaitu Li sama dengan K² kali LO. Okey, ingat formula ni ya. Luas imej sama dengan faktor skala kuasa 2 darab luas objek. Formula ini formula yang terakhir sekali dalam senarai SPM. Okey, kalau dulu format lama, formula ke-19. Yang sekarang ni pun sama juga, formula ke-19. Okey, ingat tu ya. Nampak kata luas sahaja, inilah formulanya. Li sama dengan K² darab LO. Li itu apa? I itu mewakili image, O itu objek. Okey, kita baca soalan kata diberi luas A 20. A ni warna kuning, merujuk kepada objek. Okey, tahu dah. Objek 20. Faktor skalanya pula, soalan B yang kita buat awal tadi lah. Skala 2 kata. So, just ganti dalam formula. So, luas image sama dengan 2 kuasa 2 darab 20. Wajib tunjuk. Okey, wajib tunjuk. Tak tunjuk, automatik, maka tak ada. Kemudian sampai sini, gunalah kalkulator, selesaikan. Dapat jawapan. Tak payah nak buat lagi step yang kedua. 4 darab 20. Okey, tak payah. Terus bagi jawapan saja. Memadai.
Okey, dapat markah. Okey, itu yang pertama. Diberi objek, cari image. Soalan yang biasa keluar yang kedua ialah diberi pula image, cari objek. Okey, contoh. Saya kata gini. Diberi pembesaran faktor skala 3 bla bla bla. Okey, dia kata diberi luas A ialah 20. A ini mewakili objek juga contohnya. Okey, hitung luas B kata. Okey, kali ini tengok. Masih guna formula yang sama, tetapi kali ini dia kata yang A itu 20 merujuk kepada objek. Ganti juga. Skalanya 3. Sama ganti juga. Okey. Alright, so dapat kat sini 100 sama dia. Cuma kena ingat. Nak cari luas B. B ini ialah kawasan yang berlorik ni. Tak termasuk yang A tak berlorik. Jadi dekat sini kena ada satu di tugasan awak, iaitu yang paling besar ialah satu pemberian ni lah yang paling besar semua kali A dan B ni. Tolak dengan yang A ni. A tadi 20. Okey, pastikan buatlah ini. So, markah ini 1, yang ini 1 dan ini 1. Okey, ya, ini bentuk yang biasa keluar. Sama ada cari luas image ataupun objek ataupun cari luas rantau berlorik. Kalau dia kata hitung luas rantau berlorik, memang akan melibatkan operasi tolak dia akan buat. Okey, seterusnya tengok contoh. Okey, soalan exam saya jangkakan akan keluar dalam bahagian B tahun ni. Mewakili 12 markah maksimum ataupun 7 markah minimum. Okey. Soalan akan pecah kepada A, B dan C. Okay. A, B dan C. Di mana soalan A biasanya diberikan kamu satu ayat tanpa ada rajah. Contoh di tulis tu, diberi translasi T adalah translasi 4 negatif 2. Dia kata gitu. Okay. Dan dia kata lagi, ini bermaksud, translasi ni awak just ingat balik, yang atas mewakili paksi X, positif akan bergerak ke sebelah kanan. Daripada titik yang asal kita cari itulah. Okay. Negatif, okay, untuk yang bawah ni pula paksi Y. Negatif turun ke bawah. Positif naik ke atas. Paksi X, positif bergerak ke kanan, negatif bergerak ke kiri. Okey, itu titik T. Transformasi T. Untuk yang P pula dia kata pantulan pada garis X2. Okey, maklumat ni diberi persaaan. Okey, di manakah pantulan garis X2? Kita pinjam. Untuk jawab soalan A ini dia bagi soalan awak ayat sahaja tanpa rajah. Dia nak settlekan, awak pinjam rajah soalan B untuk buat soalan A. Tak ada masalah, pinjam. Okey, so pada rajah soalan B ini, awak labelkan garisan X2. Sinilah. X2 bentuk lurus. Dia potong pasi X pada 2. Inilah dia garisan pantulan untuk P. Okey, soalan kata, cari image bagi titik M di bawah penunjukan berikut. T. Jadi soalan akan bermula daripada titik M. Sini. Dia kata berlaku T. T apa dia? T translasi 4 negatif 2. Dari titik M, kita akan bergerak ke hadapan 4 kotak dan ke bawah 2 kotak sebab negatif. So, ini jawapan akhir. Berhenti kat sini. Pada 5, 1. Tulis jawapan. Selesai. Itu saja. Okey. Yang kedua, A2. Dia kata berlakunya TP. Bila sebut TP, akan berlaku yang belakang dulu. Yang P dulu. Okey, ingat bila sebut TP, berlaku yang P dahulu, baru berlaku yang T. Berlaku yang belakang dulu, baru berlaku P. Okay, alright. So, nak mula dari mana? Daripada titik M lagi sekali. Titik M, berlakunya P. P adalah pantulan pada garis biru tu. So, pergi sana. 1 kotak. Maka pantul pun 1 kotak juga. Berhentilah dekat sini. Untuk yang mula-mula. Pada 3, 3. Dari sini berlaku pula T, iaitu ke hadapan 4, ke bawah 2. Berhenti sini. Last sekali pada 7, 1. Tulis begitu. Selesai. Dapat 2 markah, 3 markah kat situ. Okey. So A 3 markah.
Okey, katakanlah kamu tak dapat buat A. Tak mengapalah, nak buat cadangan tak tahu kan. Tak, at least hilang 3 markah lah. Tetapi ingat, jangan tinggalkan langsung soalan ni. Kalau tak boleh buat yang bahagian A ni, awak buatlah bahagian B, yang mana bahagian B ni menjanjikan kamu 6 markah. Okey, 6 markah. Okey, saya nak kongsi kamu bagaimana cara untuk mencuri markah untuk bahagian B ini. Okey, first kali baca soalan. Soalan kata mana objek, mana image. Okey, soalan kata kat sini MQR ialah image. Okey, ini MQR. MQR ialah image. Bagi merujuk kepada objek. Okey, bagi merujuk kepada objek iaitu JKL. Ini adalah objek. Dan kita nampak kat sini. Image besar, objek kecil. Okey. Di bawah gabungan penjemahan VU dia kata. Okey. Di sini saya nak kongsi kamu tip bagaimana untuk dapatkan jawapan mudah. Jawapan percuma, markah percuma. Okey, dengar. Dapat soalan, first kali lah kamu baca. Contoh kamu baca diberi MQR ialah image bagi JKL. Okey. Label awak tu. Okey, awak nampak MQR besar. JKL kecil. Image besar, objek kecil. Okey. Dia kata di bawah gabungan penjemahan VU. Huraikan selengkapnya. V dan U. Okey. Tugas kamu ialah tengok markah. Tengok markah. Kalau markah 6, okey, kalau markah 6 confirm berlaku putaran dan pembesaran. Okey, buat catatan sikit ya. Kalau 6 markah soalannya confirm berlaku putaran dan pembesaran. 6 markah, putaran dan pembesaran. Kalau 5 markah, pantulan dan pembesaran. Itu ingat dulu tu. Sangat memberikan. Dengan ingat itu saja, 2 markah dan tangan. Okey. So 6 markah, confirm berlaku putar dan besar. Tapi mana berlaku dulu? Oleh sebab image besar, maka berlakulah putaran dahulu, baru berlaku pembesaran. Sebab image besar, berlakulah putaran dahulu, baru berlaku pembesaran. Tulis begitu. Okey. Kat ruang jawapan tu, awak tuliskan. U putaran, V pembesaran. Dah dapat 2 markah percuma lah. Okey, bila putaran, awak kena tahu pula berapa darjah. Okey, tengok objek, tengok image yang sama saiz. Okey, so yang kat luar JKL ni dengan MNP ni. Bucu JK tegak. Dia sama dengan bucu MN terbalik. Satu tegak, satu terbalik, maka 90 darjah. Okey? Dan titik K sama dengan titik N. Untuk jadi N ni, dia kena pusing daripada atas ini ke kanan dan ke depan. Ke atas, ke kanan. So, ikut arah jam. Tulis. Putaran, 1 markah. 90 darjah, ikut arah jam, 1 markah lagi. Cuma pusat dekat mana? Pusat kat mana? Pilihlah satu bucu yang mudah pada kamu ni. Yang kau nampak lah. Di sini nampak bucu mudah lah bucu L ni. Saya nampak. Bucu L sama dengan bucu P. Buatlah gerakan. Ataupun bucu J sama bucu M. Okey, kata saya ambil bucu J ni. J sama M. Bergeraklah ke depan. 1, 2, 3, 4. Patah balik separuh. 1, 2. Betul-betul kena bucu kat R ni. So, jawapan terus. Pada 1, 1. Selesai. Ataupun nanti pada R pun boleh. Tak ada masalah. Sebab kita nampak huruf R tu. Tak ada masalah. Okey. Dia dapat 3 markah percuma situ. Yang kedua, pembesaran. Bila pembesaran, mesti ada faktor skala. Okey, faktor skala pula tengok bucu yang sama juga. Contoh ambil bucu. Okey, untuk pembesaran mesti tengok bentuk yang sama, saiz berbeza. Maksudnya kita kena buat bucu yang putih lah. Putih dalam ni MNP dengan MQR. Okey, tengok bucu. Yang ini JL ni dia satu kotak. Dia sama kat sini, MR ni. 1 kotak, 2 kotak. So, faktor skala 2. Okey, K sama 2. Cukup, madai. Okey, pada mana? Macam cakap awal tadi,
Kalau objek ada di hujung bucu, ini macam ni lah. M and P ini berada di hujung kat sini. Maka pusat dekat M ni lah. Semua pergi kat sini. So pada M. Ataupun pada 1, 3. Mana-mana pun boleh. Tak ada salah. Okay. Dah dapat dah 6 markah kat situ. Alright. Kemudian kita pinjam skala 2 itu untuk jawab soalan C. Okay. C kata diberi JKL ialah 28 cm. Nampak perkataan luas tu. Ingat dah formula. Mestilah LI K square LO. Okay. Nampak pula kata rantau berlorek. Mesti ada operasi tolak nanti. Okay. JKL dia kata 28. Maksud ini merujuk kepada objek. Objek 28. K dia 2. Ganti dalam formula. Okay, ganti ya. LI sama dengan K 2 kuasa 2 kali 28. Gunakan kereta, dapat jawapan. 112 untuk besar MQR. Itu 112 ni untuk MQR. Soalan minta adalah rantau berlorek. Bukan semua sekali. Sebab M and P tak berlorek. M and P ni sama dengan JKL. 28 nilai dia. So tolakkan. Okay, so kawasan berlorek 112 yang besar sekali. Tolak yang kecil ni 28. Dapat jawapan. Okay, yang hijau, yang kuning, yang biru ni wajib tunjuk untuk 3 markah. Okay, 1 markah sini, 1 markah sini, 1 markah sini. 1 markah sini, 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 1 markah sini. Dapat 9 markah free ya gitu. Okay, alright. Okay, ada soalan, saya tengok soalan sini. Utara ikut raja ke Syafiq kata, alright, jalan ke jangan lukis. Jalan ke dia tak payah lukis Syafiq dah, jalan ke dia tak payah lukis. Jawapan sahaja. Jawapan saja. Okey, masalah kita huraikan, so tak perlu jalan kerja. Markah dia nak markah jawapan saja. Tetapi kenapa kita buat jalan kerja begini juga, supaya andai kata kita terlupa tulis kat ruang jawapan, maka penanda kertas akan tengok kat dalam raja kita. Kalau kita ada conteng mana-mana, boleh lagi dapat markah. Okey, boleh dapat markah. Nah, itu tujuan kalau kita conteng rajah kita lah. Okey, tapi dia tak ada tunjuk yang kerja sebenarnya. Alright. Okey, sekarang kita pergi tengok latihan dulu ya. Okey, ni cukup kat sini. Okey. Sekarang kita pergi pada latihan terus. Okey, kita belajar terus guna latihan. Alright, saya share screen lagi ya. Okey, ini saya tutup dulu. Okey, saya nak share screen yang berikutnya. Okey. Latihan kita ya sudah apa tu, dah masuk ke dalam model. So boleh rujuk tengok. Mana dia? Okey, minggu kedua. Okey, tengok soalan kita. Okey, soalan saya nak buat soalan yang mudah-mudah pada awak dulu. Okey. Okey, soalan saya bincang ni sama juga macam minggu lepas. Saya bincang soalan beberapa soalan dengan potensi format bahagian A. Okey, markah antara 2 sehingga 6 dan juga format bahagian B. Markah antara 7 hingga 12. Okey. Saya akan mulakan dengan soalan yang bagi banyak markah dulu. Okey, bagi banyak markah dulu. Okey, bahagian B. Okey, tengok soalan bahagian B dulu. Okey, contoh soalan bahagian B dulu. Nak mengajar awak cara untuk skor markah yang paling mudah sekali. Okey, tengok soalan bahagian B. First kali soalan ni. Tengok. Okey, ini contoh soalan bahagian B. Okey, markah antara 7 hingga 12. First kali dapat soalan, tengok soalan. Okey, ada kat mana dapat modul ni? Dekat modul. Okey, model, okey. Ada kan? Dekat sini. Okey, model import. Okey, saya dah masukkan dalam grup ke, awak tak join lagi kot, tak apa silakan. Okey, jap ya. Saya tunjuk pada awak. Saya dah simpan modul tu. Okey, saya dah masukkan dia. Okey, patut awak dah boleh ada buka lah, buka import uwatch.com tu. Kemudian ada di share dalam tu. Okey, saya dah share semalam. Okey, semalam. Okey, so boleh ambil lah. Kata ambil lagi tu pun nanti boleh ambil ya. Tengok ya. Okey. Alright. Tengah satu-satu kat sini. Okey, dalam matematik saya dah masukkan dah. Bengkel. Okey, matematik ni saya dah masukkan dah. Okey, ada latihan kat situ. Okey, saya dah masukkan kat sini ni. Minggu kedua saya dah masukkan dah.
Okey, ada latihan itu kat sini. Tajuk dia ni. Okey, kekongruenan sudah masuk ke dah. Cuma awak kena ambil saja. Okey, kita buat latihan. So nanti jangan malu-malu yang saya sekarang rujuklah kat sini ya. Ada kat situ. Okey, yang minggu lepasnya pun dah ada dah. Saya bagi latihan beserta dengan jawapan juga dah ada dah. Okey, boleh rujuk tengok. Okey, so untuk hari ni kita tengok dulu tengok sama-sama dulu. Okey. First kali untuk part ini okey, tengok soalan dan tengok markah. Okey, first tengok situ sekali. Markahnya 6. First kali tengok markah. Okey, markah 6. Bila markah 6, ingat. Bila markah 6, automatik berlakunya satu putaran dan pembesaran. Okey, ingat tu. Okey, markah 6 automatik berlaku putaran dan pembesaran. Okey, sebab nota sini. Nanti awak saya akan masuk dalam grup balik, awak boleh rujuk semula sebagai rujukan yang akan datanglah. Okey. Bila nampak 6 markah, confirm berlaku putar dan besar. Ingat yang ni. Okey, cuma mana berlaku dulu? Putaran dulu ke pembesaran dulu? Okey, yang itu masalah dia. Okey, so tugas pertama kita adalah tengok markah. Tugas yang kedua kita adalah tengok, kita baca soalan. Soalan kata NSTU. NSTU yang besar ni. Okey, dia kata yang besar ni, saya masuk nilai ni, okey. Yang besar ni dia kata NSTU. Yang ni. Bentuk ini dia kata ialah image. Soalan begitu-begitu. Ini secontoh-contoh ya, secontoh-contoh saja. Okey. Dia kata yang ini adalah image dia kata. Okey. Yang biru saya letak warna kuning lah, okey. Yang kuning ini ialah image dia kata. Okey, image. Kita letak situ image. Image. Okey, letak huruf I saja pun tak memadai, tak ada salah. Okey. Janji awak faham je. Okey, nak tulis penuh pun tak apa, tak ada salah. Okey, image katakan. Okey, ni contoh tak tulis penuh pun tak apa, tak ada salah. Yang penting awak faham. Okey. Saya letak contoh. Ini image. Okey, dah tahu. Yang besar ni image. Bagi, okey. Bagi merujuk kepada objek. Okey, bagi yang mana pula? Bagi JKLM. Okey, yang ini objek. Okey, tengok satu Yang ini objek. JKLM ni objek. Okey ni. Okey, yang biru ni pula objek. Saya letak warna biru. Senang tu nak rujuk Asalkan biru objek. Okey, asalkan kuning image. Senang sebab itu. Alright. Okey. Sekarang yang ini objek. Okey, yang ini image. Okey, kita labelkan Labelkan ini objek. Tak tang sini. Okey. Satu gitu. Okey, nak letak huruf O saja pun memadai dah. Janji awak faham apa yang awak tulis. Okey, ini objek. Okey, ini objek warna kuning, warna biru ni, dan ini image ni warna kuning ni. Okey, senang tu nak rujuk. Okey, ini image. Alright. Okey, tu step pertama. Okey, kita nampak I-nya besar, O-nya kecil. Maka bila I besar, O kecil, maka berlakulah satu putaran dahulu, baru berlaku pembesaran. Okey, bila I besar, O kecil, maka berlakulah putaran dulu, baru berlaku pembesaran. Maka dekat ruang jawapan ni, yang X ni tulislah putaran. Yang ini tulislah pembesaran. Okey, tulis gini. Tulis begini saja baru. Okey, dah dapat dah markah yang pertama. Okey, di sini. Dah dapat satu markah dah. Yang ni pun dapat sama juga. Dah dapat dah satu markah dah. Baru tulis begitu saja. Okey, belum tulis habis lagi. Bila putaran, mesti ada sudut pula. Tengok bucu. Okey, JK. Atau kita ambil bucu yang panjang ni. JK, okey, JM. JM tegak. Dia sama dengan NR, terbalik. Okey, atau bucu ini dia sama dengan dia sama dengan yang ini. Saya pusing saja. Dia sama dengan ini. Dia sama dengan ini. Okey, bentuk yang sama saiz. Jadi daripada bentuk begini, dia pusing ke sini. Ke kiri dan pergi depan. So dia 90 darjah lawan arah jam. Okey, bentuk asalnya begini. Okey, bentuk asalnya begini. Okey, bentuk asalnya begini. Dia kena pusing ke kiri dan
ke bawah gini. Supaya jadi bentuk ini. Kalau pusing ke depan begini, jadi bentuk gitu. Tak sama dengan raja kita tu. So dia pusing ke sini. So lawan arah jam 90 darjah lawan arah jam. So kita tulis kat ruang jam kita tu 90 darjah lawan arah jam. Tulis kat sini. Okey, 90 darjah. Okey, jangan lupa kata darjah tu. Darjah lawan arah jam. Wajib tulislah lawan arah jam. Jangan tulis arah lawan jam. Perkataan arah di tengah-tengah. Okey, lawan arah jam. Okey. Pada mana? Ini masalah dia. Okey, pada mana oleh sebab kita tahu dia lawan arah jam, kita buat dulu anak panah lawan arah jam. Okey, kita buat lawan arah jam. Lagu tu buat. Nah, lagu tu buat. Okey. Okey, kita pun tahu dia lawan arah jam macam tu. Okey, buat besar-besar kan? Okey. So kita pilih satu bucu yang mudah kita faham. Okey. Contoh saya ambil bucu K. K sama mana? K akan sama dengan huruf P. Faham tak? Atau kita tengok contoh gini ya. K itu akan sama mana? Okey, kita pusing. K akan sama dengan huruf P sini. Okey, kita bucu dia macam tu lah. So K sama huruf P. Nak ambil bucu M dengan R tak boleh sebab dia lurus. Tak ada bentuk L. Ataupun nak mudah kita nampak yang L ini. L sama dengan Q. J sama dengan N. Okey, katakanlah saya ambil bucu L dengan Q. Okey, kita buat gerakan yang menghubungkan bucu L dengan bucu Q. Kalau bergerak ke depan dan naik atas, dekat nak panah. Naik atas dulu. So dari sini 1 2 3 4 5 6. Okey, 6. Okey, patah balik separuh. Okey, patah balik separuh. Itu syarat dia. Okey, patah balik separuh. So patah balik separuh sini 1 2 3. Berhenti kat sini. Atau sebab ni lah. Bagi nampak sikit bentuk dia sebab gini ya. Okey, saya guna kotak senang. Okey, sebab gini. Saya lukis dulu. Okey, kita ambil bucu L. L dia akan sama dengan huruf Q, so kita gerak ke atas. Kemudian kita turun ke bawah kena huruf Q. Okey, tengok bentuk ya. Okey. Okey, kita bila bergerak begini, kita nampak. Okey, daripada bucu ni ke sini 1 2 3 4 5 6. Okey, 6 kotak kita bergerak. Patah balik separuh, kalau 6 kotak, patah balik separuh ialah 3 kotak. Kita patah balik 3 kotak. So, kita patah balik 3 kotak. Okey, patah balik daripada bucu tu 3 kotak. Sekejap ya. Okey, kita patah balik 3 kotak. So, sini ya, dari sini 1 2 3. Okey, berhenti kena kat sini. Kita berhenti kat sini. Sedangkan bucu L dekat sini. So, 2 kotak bezanya. Bila 2 kotak bezanya, okey, di sini kotak 2 beza 2 lah. Kita kena buat ke atas 2 kotak lagi. So, inilah pusat dia. Kat sini. Okey, sini pusat dia. Iaitu pada 07. Okey, pada 07. Okey, boleh faham, boleh ikut? Okey, senyum lagi sekali. Kata kalau awak ambil pusat lain. Contohnya, ambil. Kata awak ambil bucu J. J sama dengan N. Contohnya. Sama dengan cara dia. Okey, kita buat gini. Kalau J dengan N, kita ambil J dengan N. Kita ambil. Okay. Kalau J dengan N, kita bergerak ke depan dulu. Okey, kalau kita ambil J dan N, kita ambil J dan N tu. Okey, kita bergerak J ke N tu. Okey, kita bergerak ke depan dahulu, baru bergerak ke bawah. So, dari sini, okey, sampai sini, dan turun ke bawah. Ini kan kita ambil J dengan N. Gitu. Okey. Sama kita tengok. Okey, dari J ni bergerak. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8. Patah balik separuh. 1 2 3 4. Sama tak? Dia berhenti kat sini. Okey, dia berhenti kat sini. Okey, 1 kotak beza dia, maka naik pun 1 kotak juga. So naiknya pun 1 kotak juga. Berhenti tempat sama juga. Okey, so mana-mana pun boleh. Dapat tempat yang sama juga. So putaran 90 darjah lawan arah jam pada, okey, paksi X kosong, paksi Y nya ialah 7. Selesai.
Okey, markah yang ketiga. Okey, ini markah pertama tadi. Okey, ini markah yang kedua dan ini markah yang ketiga untuk yang part pertama ni lah. Okey, situ. Okay, ada soalan tadi. Nak link grupnya ada modul. So tak pasti kat mana dia. Dia cari. Okey. Yang kedua, pembesaran. Bila pembesaran, mesti ada faktor skala. Okey, mesti ada faktor skala. Okey, faktor skala pula, okey, malas tulis faktor skala, tulis huruf K sama dengan. Sekali saya nak rujuk jawapan dia. Okey, untuk faktor skala, kita rujuk bucu yang sama saiz. Bucu yang sama bentuk tapi saiz berbeza. Okey, so dekat mana? Okey, tengok contoh. Kita ambil contoh bucu QR tu. Okey, QR dia ada dua kotak. Okey, QR kat sini. QR ni dia dua kotak. Dia sama dengan bucu TU. Dia sama bucu TU. Bucu QR ni dia sama bucu TU. TU ada berapa kotak? TU ada dua kotak dan dua kotak. Jadi ada 4. Jadi skalanya ada 2. So skalanya 2. Tulis gitu. Okey, pilih mana bucu yang awak suka. Saya ambil contoh misal bucu QR ni, QR sama TU. So Q 2 kotak, QR 2 kotak, TU 4 kotak je. Ada satu bulatan, ada satu bulatan, satu bulatan. So 2 kotak. So skala 2. Pada mana? Oleh sebab benda ini yang merah ni ada di hujung bucu, maka pusat pun di hujung bucu. Dekat N ni lah. Kalau kita sambung bucu pun sama juga. Contoh kita sambung bucu. Bucu T sama bucu Q, sambung ke belakang. Gitu contoh sobat. Okay, saya tunjuk contoh. Okay, bucu Q sama bucu T, sambung ke belakang. Kena begitu. Lagi satu, saya ambil bucu. Bucu U sama bucu R, sambung. Semuanya berjumpa dekat huruf N tu. Maka pusatnya adalah pada N tu. Nak tulis pada N boleh, nak tulis pada 1, 3 pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Pada N boleh, pada 1, 3 pun boleh. Tak ada masalah, mana-mana pun tak apa. Okay, so dapat markah kat sini. Satu markah kat sini. Okay, satu markah dekat sini. Okay, sini satu markah lagi. Dan sini satu markah lagi. Okay, dah dapat 6 markah percuma saja kat situ. Simple saja. Okay. Untuk soalan B ini pula, kita pinjam skala ni. Pinjam skala ni. Okay. Skala, sebenarnya skala. Okay, skala ni warna biru lah sebab dia objek. Okay. Pinjam skala ni. Okay, soalan kata diberi luas JKLM. Okay, diberi luas JKLM. Okay, JKLM ni, warna biru ni merujuk kepada objek. Ikut skala ni. Okay. NSTU ni merujuk kepada image. Okay, dia kata yang objek ini 45. Yang kecil ni dah 45 dia kata. Dia kata sini dah 45. Okay, nampak perkataan luas sahaja. Okay, nampak kata luas sahaja kat sini. Awak ingat formula Li sama dengan K² LO. Ingat formula tu. Nampak perkataan luas sahaja, ingat formula Li sama dengan K kuasa 2 darab objek. Okay, K kuasa 2 darab objek. Ingat tu ya. Okay, supaya kita tak perlu nak buang masa nak rujuk kepada senarai formula tu. Tu. Nampak luas saja, guna inilah formulanya. Okay, tak adalah formula lain kita guna. Okay, inilah guna formula dia. Okay. Okay, tu yang pertama. Okay, guna yang ni. Nampak formula tu, guna yang ni. Alright. So, JKLM ni merujuk kepada objek. So, kita ambil yang ni, terletak sini, kita gantikan. Okay, kita pun tahu. Skala ni yang kuning ni. Masukkan 2 kuasa 2. Masukkan. Darab dengan objek 45. Masukkan 45. Okey. Gantian dalam ini sahaja. Okey. Ganti begini sahaja, dapatlah markah yang pertama. Okey, sini ya. Kemudian yang berikutnya, guna kalkulator, tekan sajalah. Okey. Tekan kereta awak tu 2 kuasa 2, okey. 2 kuasa 2 darab dengan 45 dapat 180. Jadi Li sama dengan 180.
cm persegi dia tak tulis tak apa, tak ada masalah. Okey, cuma kena ingat yang 180 ni merujuk kepada yang L ni, besar sama sekali. Soalan minta yang berlorek saja. Nampak perkataan berlorek saja, satu step, kawasan berlorek sama dengan luas semua sekali tolak dengan yang kecil tu 45. Okey, so dapat akhir sekali Li sama dengan lah kali kawasan berlorek sama dengan 135. Okey. cm tak tulis pun tak apa. So dekat sini markah yang pertama dapat dekat mana? Dekat sini. Dekat tulis Li ni. Ini satu markah yang pertama. Okey. Yang kedua markah dekat sini. Kat bahagian buat simbol tolak sini. Ini markah yang kedua dan jawapan akhir markah yang ketiga. Itu saja. Okey, settle. Dapat 9 markah. Okey. Kita cuba buat soalan bahagian B dulu lah. Okey, ada pertanyaan kat sini, tengok pertanyaan kat sini. K2, okey, settle. Alright. Syafiqah kata apa tadi, tak ada apa-apa dah. Alright. Okey. Tengok contoh soalan kedua. Okey, contoh soalan kedua. First kali sama juga, tengok markah. Okey, kali ini markahnya 5. Okey. Bila markah 5, automatik akan berlaku pantulan dan juga pembesaran. Ingat tu. Okey, kalau 5 markah ni ialah pantulan dan juga pembesaran. Ingat gitu, okey? Tulislah kat sini tak apa. Mana dia? Okey, begini. Tengok markah. Okey, dapat jawapan, dapat soalan, tengok markah dulu. Okey, markah dulu. Okey, so 5 markah ni pantulan dan juga pembesaran. Okey, itu pertama kita. Okey, pantulan. Okey, tapi mana berlaku dulu? Okey, mana berlaku dulu? Okey, pantulan. Okey. Okey, pantulan. Alright. Okey, so kita tengok soalan. Soalan kata diberi 3 sisi 4 PQR pada satu sata. Okey, itu tak ada masalah lah. Okey, dekat sini. Dia kata Q ialah image. Q adalah image. Okey, image. Bagi merujuk kepada objek. Bagi P. Okey, jadi ini bermaksud daripada yang ini pergi yang ini. P jadi Q. Ini dia kata itu. Jadi ini bermaksud daripada yang besar ni jadi yang kecil ni. Okey, apa berlaku? Okey, kalau yang besar jadi kecil, maka dia adalah pembesaran. Sebab melibatkan besar kecil. So, dekat sini U adalah pembesaran. Tu adalah pembesaran. Okey, bila sini pembesaran, sini automatiklah pantulan. Dah dapat dah 2 markah free. Okey, bila pembesaran, mesti ada faktor skala. K sama dengan. Okey, oleh sebab image yang besar menjadi kecil, maka skalanya adalah 1 per. 1 per berapa? Tengok bucu juga. Okey, yang di sini dia 2 kotak. Okey, di sini dia 2 kotak. Tapi yang di atas sana 1 kotak. Okey, ini 2 kotak, ini 1 kotak. Maka skalanya 1 per 2. Sebab apa 1 per 2? Sebab image-nya kecil, objek besar. So skala 1 per 2. Tulis itu 1 per 2. Okey, 1 per 2 skala dia. 1 per 2. Okey, 1 per 2. Selesai. Okey, markah yang ketiga dapat. Okey, pada mana? Pada mana? Oleh sebab bucu dan objek ni dekat, image objek ni ada dekat luar, maka pusat pun kat luar juga. Sambunglah 2 bucu yang sama. Okey, sambil bucu ini. Hujung sini, sambung hujung sini. Tarik ke belakang. Tak ada masalah. Tarik. Okey, tarik. Yang pertama, setarik panjang-panjang, pergi ke belakang. Okey, satu lagi bucu sambil. Okey, sambil lagi bucu. Ambil bucu hujung ni, tak salah, sambil bucu hujung ni. Okey, sambung. Mana-mana bucu ya, sambung. Okey, bucu hujung sini, sambung hujung sini. Tarik ke atas, potong yang pertama tadi. Dapat bersilang dia kat situ. Okey, selesai.
So inilah pusat putaran dia sini, bersilang sini. Iaitu pada -7 dan 7. So tulis tu pada -7 dan 7. Selesai. Dapat markah 3 kat sini. Okey. 3 markah dapat kat sini. Senang je. 3 markah. 1 untuk pembesaran, 1 untuk kes tengah, 1 lagi untuk titik. Okey, pantulan. Dia kata pula yang ni pula, dia kata R ialah image bagi. R ialah image bagi. Bagi mana? Bagi Q dia kata. Okey, sekarang ni daripada Q ini menjadi R pula. Ni maknanya dia dah pecah bawah dah. Okey. Jadi untuk kes yang kedua ni dia kata yang R itu adalah image bagi Q. Jadi daripada Q ni jadi sini. Dah kumpul-kumpul lah berlaku pantulan. Kita pun dah tahu awal tadi dah. Okey. Cuma bila pantulan, di manakah pusat pantulan dia? Di manakah garis pantulan dia? Okey, so sangat mudah yang mana kamu tengok garisan tersebut. Kamu pilih satu bucu. Okey. Ambillah tengah-tengah dia. Ambillah tengah-tengah dia. Okey. Sabit bucu ni contoh. Yang ini sama bucu ini. Bucu di sini ya. Ataupun sabit bucu ini pun tak apa. Okey, yang ni contoh. Tengah sini sama tengah sini. Okey. So, di manakah tengah-tengahnya? Okey. Tengok bucu di sini. Okey, 1 2 3 4 5 6. Di 3 lah. 1 2 3. Okey, 1 kali dulu. Di sini tengah dia. Sini tengah dia. Okey, antara dua garisan lurus tu, di sinilah dia punya tengah-tengah dia. Inilah pusat pantulan dia. Okey, dia potong pasi X dekat 2. Sini. Dia potong pasi X dekat 2. So settle lah, dapat lah. Okey, pantulan pada garis X sama dengan 2. Tu settle jawapan dia. Okey, pantulan pada garis X sama dengan 2. So pantulan pada garis X sama dengan 2. Negatif. Sorry, ada negatif ya. Negatif 2. Okey, selesai. Dapat juga 3 markah kat sini. Pantulan 1 markah, 2 markah sini ya. Pantulan 1 markah, garis 1 markah. Okey. Yang ini 1 markah. Okey, ini 1 markah. Yang ini 1 markah lagi. Ini 1 markah lagi. So dia 3 markah kat sini. Yang ini pula pantulan pada garis ni 1 markah, garis X1 ni 1 markah dan pantulan 1 markah lagi. Dia 5 markah. Pantulan dia 5 markah. Okey, kemudian kita tengok pula diberi luas bagi R 3/5. R ini merujuk kepada image sebab R ni kecil. Okey, sama juga formulanya. Nampak saja inilah dia mula-mula. Nampak kata luas saja, itulah formula mula-mula. Syarat dia. Okey. Okey. R merujuk kepada image. R merujuk kepada image. Okey. Sebab R kecil. Objek besar tu ni. Okey. Skalanya yang ini. Ini skala dia. Setengah. Hitung luas rantai belurit yang inilah besar ni. Okey. So, dekat sini yang R tu 3/5. R tu kecil. 3/5 sama dengan faktor skala ini tadi. Sama juga masuk sini dan pastikan dikuasa 2kan dia. So, formula tulis kuasa 2. Okey, dikuasa 2kan dia. Kemudian darab dengan objek kita nak cari, tak tahu berapa. Objek tak cari, tak tahu apa. Okey. Yang kecil itu kita tahu. Okey, kemudian selesaikan. Okey, yang bahagian yang kedua tak penting Sama dengan 1/4. Ini tak penting. 1/4 tak penting. Okey, darab LO. Nak hilangkan yang bawah ni, darablah ke kiri dan ke kanan. Okey, nak hilangkan 4 bawah tu, darablah ke kiri dan ke kanan. Yang tu. Okey, ini darab sini, ini darab sini. Semua darab 4 kiri kanan. Maka hilanglah 4 tu. Okey, so dapatlah LO dia sama dengan yang belurit tu. Okey, 35 kali 4. 140. Selesai. Markah 3. Okey. Gantian ini 1 markah, 2 markah, ini 1 markah lagi. Dapat 3 markah. Okey.
Satu lagi contoh. Okey, ini kalau soalan full 12 markah. Dia bagi soalan A, soalan B. Okey, tengok. Okey, yang ini tadi ini sini 6 markah nah. Saya lupa tulis sini 6 markah. Sini 6 markah. Okey, alright. Okey, sini 6 markah. Okey, ini kalau soalan full set 12 markah. Okey, katakanlah atas ni awak tak faham. Tak apa. Tinggal dulu. Sebab dia 3 markah. Okey, tak tahu yang ni, tak apa. Ini step saya bantu awak untuk dapatkan markah. At least dapat markah. Yang ini tak tahu tak apa. Tinggalkan dulu sebab dia 3 markah. Tak apa. Okey, tapi sekejap lagi saya ajar jugalah. Okey, so macam mana kita nak buat? Mula-mula sekali kita buat soalan yang B dahulu. Kita buat yang B dahulu. Sebab apa? Sebab B ini banyak markah. First step, tengok markah. Okey. Nampak? 6 markah. Bila 6 markah, kita pun tahu. 6 markah berlaku apa? Putaran dan pembesaran. Okey, ingat tu dulu. Okey. 6 markah. Saya copy paste dulu sini senang. Kita akan guna dua ni. Okey. 6 markah confirm berlaku putaran dan pembesaran. Okey, kita pinjam dulu letak sini. Okey, itu mula-mula. Duduk kita guna. Okey, 6 markah. So tugas kita yang pertama adalah ni. OLMN ialah image. OLMN image ke. Maksudnya yang ini adalah mewakili image. Tu maklumat kata. Yang ini image. Okey. Bagi merujuk kepada objek. Okey, bagi mana? Okey, bagi DEFG. Yang besar ni. Yang besar ni dia kata objek. Okey, objek. So, first kita nampak image besar, image kecil, objek besar. Okey. So, bila image kecil, objek besar, kalau kita nak tulis ni boleh tak salah, okey. Kita nampak kat sini, kita nampak image kecil. Image kecil. Okey, image-nya kecil, objeknya besar. Okey, image kecil, objek besar. Okey, so bila image kecil, objek besar, berlakulah pembesaran dahulu, baru berlaku putaran. Okey, bila image kecil, objek besar, berlakulah pembesaran dulu, baru berlaku putaran. Okey. Maksudnya kalau kita anak panah, okey, berlakulah yang ini dulu. Yang ini berlaku ini dulu. Dia mesti kecil dulu. Baru boleh jadi yang besar tu. Dia kena jadi yang ini dulu, baru boleh berlaku yang ini pula. Okey, ini cara dia. Okey. Sebab putaran ni mesti bentuk sama sekali. Okey, begini ya. Ini bentuk dia. Akan berlaku yang kecil ni dulu, baru berlaku yang ini. Tu bentuk dia. Cerita dia lah. Lari pula. Okey. Berlaku yang ini dulu, baru boleh berlaku yang ini. Itu cerita dia. Okey. Itu kita nampak gambaran lah. Gambaran dah. Alright. So, senang je. Image kecil, maka berlakulah pembesaran dahulu, baru berlaku putaran. Tulis gini ya. Dah dapat dah 2 markah. Okey. Baru tulis lagu ni. 2 markah. Bila pembesaran, mesti ada faktor skala. K sama dengan. Oleh sebab image kecil, bentuk pecahan. Berapa darjah? Okey. Tengok satu buku yang mudah. Okey. Untuk pembesaran, tengok buku yang mudah. Okey. Saya ambil buku yang ini. Yang ini ada, ya. Saya ambil yang senang baca lah yang tepi ni. Tepi ni ya. Yang tepi sini, saya ambil yang senang nak baca. Okey. Yang tepi sini saya nampak kat situ ada 2 kotak. Sini 2 kotak. Okey. Ada 2 kotak kat situ. Dan dia sama dengan yang luar dekat sini. Luar ni ada berapa kotak kita tengok kat situ. Ada 2 kotak sini, ada 2 kotak sini, ada 4 kotak dia. So, skalanya 2. Tetapi 1/2 lah. Sebab apa? Sebab image kecil.
So faktor skala 2 sebab formula faktor skala adalah atasnya image, bawahnya objek. Image yang kecil, objek yang besar ni 1/2. Tulis macam tu. Dapat markah yang kedua. Pada mana? Okey, pada mana? Tengok. Oleh sebab benda ni, yang pembesaran mesti melibatkan dengan dia yang ni. Ada yang ini. Okey. Yang ini ni kecil. Mana je yang kecil ya? Kecil ya. Okey. Yang ini kecil. Okey. Oleh sebab dia berada di hujung bucunya. Di hujung bucu. Okey. Maka pusat pun di hujung bucu juga. Okey, saya buka color bagi nampak sikit. Tak apa-apa nak nampak situ. Okey ni. Okey, nampak tak? Dia berada di hujung bucu ni. Sini. Bertemu dia kat sini. Semua pergi ke tepi sana. So, putaran, pembesaran faktor skala setengah pada I. Memadai. Tu. Okey, nak tulis 75 pun tak apa, tak ada salah. Okey. Nak tulis 75 pun tak apa, tak ada salah. Mana-mana tak apa. Okey. Nak tulis I pun tak apa, 75 pun tak apa. Sebab apa? Sebab kita nampak dulu tu. Itu yang pertama. Bila putaran, mesti ada berapa darjahnya. Tengok bucu. LM. Dia tegak. Okey. Bucu LM ni, dia bentuk begini. Dia sama dengan warna pink tu. Pink tu bentuk macam ni. Bentuk itu. Okey. Ini bucu objek. Okey, bentuk begini. Dan ini bucu yang warna pink tu. Bentuk begini. Dia bentuk begini. Okey. Bentuk macam mana? Ya, alamak, lari sikit. Okey, dia bentuk macam tu. Dah. Ini bucu yang pink tu. Okey. Tengok kepada rupa. Kita nampak yang ini. Dia berpusing macam tu. Ke depan. Gitu. Jadi bentuk serupa begini. Okey, serupa bentuk ni. Dia serupa bentuk tu. Gini. Maksudnya dia akan jadi putaran 90 darjah. Sebab apa? Sebab ini LM ni dia tegak. Dia sama dengan EJ. Terbalik. Satu tegak, satu terbalik. Maka dia adalah putaran 90 darjah. Dan dia berpusing daripada sini ke atas pergi ke kanan. So dia ikut arah jam. Kita pun buat ikut arah jam. Kita buatlah besar-besar tak apa. Okey, buat besar-besar. Sini pergi sini. Okey, contoh tu. Okey. M pergi ke J. Kita buat gitu. Tak apa, tak ada salah. Okey je. Okey, dia ikut arah jam gitu. Okey, so putaran 90 darjah ikut arah jam. Kita tulis tu. Putaran 90 darjah ikut arah jam. Putaran 90 darjah ikut arah jam. Ikut arah jam. Okey. Pada mana? Pada mana? Yang ni kita kena buat. Okey. Pilihlah satu bucu yang mana yang awak sukalah. Mana-mana pun tak apa, tak salah. Okey. Okey, contoh saya nak ambil bucu mana? Contoh. Okey, bucu M lah. M sama huruf J. Okey. Nak tahu macam mana? Mudah. Kod ada yang tak faham cikgu. Macam mana saya tahu dia senang je. Contoh macam ni ya. Okey. Contoh ini. Huruf D ini, D ini akan sama dengan huruf H. Akan sama dengan huruf O. Dia kan ikut je. Jangan bimbang. Kami dekat sana memang dah buat gini lah. Okey. Huruf E akan sama dengan huruf E sini juga. Okey. Akan sama juga dengan huruf L sini. Kita memang dah susun elok dah. Okey. F akan sama dengan huruf J akan sama dengan huruf M. Okey, tu kita ingat. Okey. So, huruf J akan sama dengan huruf M. Sinilah. So, kita buat gerakan L. Oleh sebab anak panahnya begini, maka kita akan buat gerakan L-nya ke depan dulu, baru naik atas. Kalau buat ke atas dekat anak panah. So, kita buat gini. Okey. Kita buat begini. L pergi ke sana. Okey, kita pusingkan. Jadi saya pusingkan ya.
Okey, saya pusingkan. Kita bergerak ke depan dulu. Daripada M ni, kita bergerak sampai sebenarnya G ni dan kita naik ke atas. Ni bentuk dia. Bentuk L kita akan bina. Okey. Berapa kalikah pergerakannya? Kita cek tengok satu-satu. Okey, kita gerak, tengok berapa kali bergerak. Okey, so daripada G tu, M tu, tengok. Daripada M. Okey, so kita bergerak. M. Okey, M. 1, 2. Sini kita gerak ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita bergerak sebanyak 12 kotak kat situ. Okey, 12 kotak kita gerak situ. Maka patah balik separuh. Bila patah balik separuh, 6. So, daripada G ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita berhenti kat sini. Okey, kita berhenti dekat sini. Tapi bucu L dia dekat sini. Maka dekat sini, yang ini belum pusat lagi sebab bucu berhenti kat sini. Titik berhenti kat sini, bucu kat sini. 4 kotak bezanya. Okey. Dari sini ke sini 1, 2, 3, 4 kotak bezanya. So bila 4 kotak bezanya, kena turun ke bawah 4 kotak juga. So 1, 2, 3, 4. Ini baru pusat putaran dia. Okey, ini baru pusat putaran dia. Dekat sini. Pada 5, -1. Itu baru jawapan dia. Okey, pada 5, -1. Gitu. Okey, alright. So ini dapat 3 markah, sini 3 markah. Okey, sini 3 markah. Okey, sini 3 markah. Bawah pun 3 markah juga. Ini 3 markah, sini pun 3 markah. Okey, kemudian dia kata luas rantau belurik. Ini kena ingat sikit. Luas rantau belurik. Okey. Yang ini untuk mencari luas image, luas objek. Tapi rantau belurik itu, tengok rajah ni, rantau belurik itu tak termasuk ini. Ini adalah image. Sama masuk image. Maksud rantau belurik ialah yang besar ini tolak yang kecil ini. Yang besar ni objek. Jadi, dia ada sedikit adjustment kepada formula kita ni, yang mana tak bolehlah buat macam ni. Okey, kita kena buat begini. Yang rantau belurik itu merujuk kepada luas objek ini kena tolak luas image kat situ. Okey. Maksudnya ini kita tolak sikit, ini betul tolak sikit. Gitu bentuk dia. Nak sebut color kalau sikit. Okey. Okey. So 84 tu mewakili yang kat sini lah. Kita ganti nilai. Okey. 84 tu mewakili kat sini. 84. Okey, sorry. Ni ya. Sini tolak luas image ni. Okey, kemudian sini ada 1/2. Masukkan 1/2. Okey, kuasa 2 sama, tak ada ubah apa-apa. 1/2 jarakkan, 1/2 dijarakkan. Okey, 1/2. Okey. Yang ini pula adalah merujuk kepada luas yang besar tu dulu. Yang luas yang besar tu darab dengan luas yang besar tu, iaitu 84. Okey, LO tolak LI sini ya. LO tolak LI sini. Ni LO tolak LI. Okey, ni dapat yang kecil je lah LI tu. Okey, alright. So, yang ini adalah ini. Okey, yang ini merujuk kepada LO tolak LI. 84 ni merujuk kepada kawasan belurik saja. Tak termasuk inilah. Okey. Bila ini tolak, ni bertolak lah. Okey, so selesaikan, dapat jawapan dia. LI sama dengan J skala kalkulator saja. Okey, 1/4 kuasa 2. Okey, darab dengan 84. Okey, dapat jawapan yang seterusnya. Okey, 1/4 kuasa 2 darab dengan luas tu nanti. Okey, dapat jawapan dia. Boleh ikut ha?
Okey, ni kita buat sini asas. LO tolak LI sebagainya. LO tolak LI yang besar tu. Okey, LO tolak LI. Okey. Ini pun kita buat dengan tolak LI gitu. Okey, saya isi balik aja, saya isi balik. Okey. So, yang ini bila tolak ini satu balik ni dapat 84. Okey, 84. Okey, yang ini pula darab dengan LO tolak LI. Okey. So, yang ini setengah ni darab LO ni tadi. Sebelah satu ah. Sikit ada pembetulan. Okey, darab dengan LO tolak LI. Okey. Okey, kita tolak LI. Okey, ini akan dapat 84 sama dengan, okey, 84 sama dengan 1/4 LI LO lah. Okey, 1/4 LO tolak LI. Okey, tolak LI. Jadi LI ni aku kena pusingkan. Okey, kena pusingkan. Sekejap, saya boleh bagi elok sikit. Okey, ini bila pindah. Okey, selesaikan itu. Ayat salah. Sekejap. Okey, luas rantau peluru ya, seterusnya. Okey, formula asalnya ialah LI sama dengan, okey, LI sama dengan, okey, K kuasa 2 darab LO. K kuasa 2 darab LO, darab LO. Okey, di mana yang LI ni tak tahu berapa. Okey, tak tahu apa, tapi dia beritahu, dia kata kalau LO tolak LI sama dengan K kuasa 2. Okey, LI sama dengan K. K ni 1/2, K kuasa 2, tak ada masalah. 1/2 kuasa 2, tak ada masalah. Kuasa 2, sekejap ya. Okey, darab ni, okey, kemudian darab dengan LO. Okey, LO ni nanti kita akan tolakkan lagi dengan LI sebab bertak pelurit. Okey, dapat 84. Okey, yang ini ni kita pindahkan ke sebelah kanan lah. Okey. Kalau sini tertolak LI, sini tolak juga ni. Nampak keliru sikit ya kat situ lah. Supaya bila kita buang yang tu akan dapat yang asal balik. Okey. Tapi kat sini, yang ini ni mewakili 84 lah. Mewakili 84. Okey, nak hilangkan yang ini nanti, kita tambah LI, tambah LI. Okey, ni. Boleh faham tak ni? Okey, kalau awak takut keliru, saya jawab yang mudah dulu. Saya yang mudah. Okey. Katakan kita bagi yang mudah dulu. Okey. Katakan LI sebagai contoh kata-kata, saya ubah sikit ya. Saya ubah ayat supaya awak nampak faham sikit. Okey. Diberi luas rantau berlorik, saya ubah ni. Okey. Diberi sini saya ubah sebuah soalan. Okey. Diberi O. Okey, O saya ubah sikit ya. Okey, diberi OLMN, saya ubah ayat sikit bagi awak faham dulu. Okey. Ini yang payah sikit ni. Okey. Diberi OLMN ialah saya ubah. Diberi LOIM ialah 38. Okey. Cari luas rantau berlorik. Ini saya ubah sikit soalan. Okey. Okey, LOMN ni merujuk kepada image. Okey, jadi saya akan tunjuk contoh yang susah sikit ni kalau sempat. Okey. Yang ini dia kata. Yang ini dia kata 38. So itu untuk image. So gantilah tu. Formula sama. 38 ini sama dengan faktor skala 1/2. Okey, darab objek nak carilah mula-mula. Okey, so kat sini 38 sama dengan 1/4 LO. Nak hilangkan LO, maka kiri kanan darabkan dengan 4. Jadi 38 darab dengan 4 dapat 152. LO. Jadi yang besar ni ialah 152. Tapi dia nak yang berlorik saja. So jangan lupa lah. Pastikan ditulislah satu lagi step dia. Yang berlorik sama dengan 152 tolak 38. Okey, dapat jawapan akhir sekali. Okey, tolak 38. Dapat jawapan 152 tolak 38. Dapat jawapan 114. Okey, alright.
So baki soalan ni awak cuba buatlah sebagai latihan awak nanti ya. Okey. Buat latihan macam saya kata tadi, first kali tak boleh buat A tak apa, tinggalkan dulu. Kita buat bahagian B. At least kita dapat skor sekurang-kurangnya 9 markah daripada 12 markah lah. Okey. So tengok markah 6 markah putaran dan pembesaran, tapi mana berlaku dulu bergantung kepada mana objek, mana image. Kalau image besar, putar dulu baru besar. Kalau image kecil, besar dulu baru besar, baru putar. Okey? Alright. So soalan nombor 4 dan nombor 5 ni awak cuba buat je pakai latihan. Okey, nanti boleh rujuk dekat modul tadi tu, okey, dekat modul tadi untuk cek jawapan kamu. Okey, so sekarang pukul 12.36. Okey, masa sangat mencemburui, sejam setengah ni sangat singkatlah masanya. Okey, alright, so kita akan berhenti kat sini dulu untuk hari ni. Okey, saya ulang lagi sekali. Untuk bahan-bahan kita yang ni, bolehlah ambil dekat awak punya inilah Impact UVAS ni dalam bahagian matematik. Okey, carilah minggu kedua. Okey, di sini ada tajuknya, okey, ada bahannya, boleh print out, okey, boleh selesaikan cuba buat dan petang saya akan masukkan jawapan dia untuk penyanyi. Sekali dengan slide tadilah Alright, so saya berhenti kat sini dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, selamat maju jaya. Okey, jangan lupa, jangan risau. Okey, matematik bermula pada hari ini tinggal lagi 89 hari saja lagi sebelum awak berhadapi SPM. Okey, alright. Terima kasih Ayuni, terima kasih semua. Saya berhenti kat sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, belajar matematik. Kau faham? Kau faham? Okey. Wow. Korang ngantuk ke? Tak kan? Jangan ngantuk. Belajar selesai saja. Terima kasih atas segala ini dapat bagi pada tahun hadapan. Program kita akan berehat seketika untuk memberikan ruang belajar untuk solat zuhur dan makan tengah hari. Program akan berlangsung kembali pada jam 1.50